Okey, bismillahirrahmanirrahim. So, kita akan bedahkan hari tu Baki ada 5 akaun kan? 196, 197, 198, 199 dengan 200. Lepas tu saya selitkan lagi 2 akaun, 149 dan 182. Okey, so kita akan bedah 7 akaun lah. Kita pergi dekat first account. Okay, so kita akan kenal dulu akaun ni. Lepas tu baru kita akan tengok video-video dekat akaun TikTok ni lah. So macam biasa, ni untuk kita kenal akaun dulu. So benda first yang kita akan note adalah logo ni. Logo warna merah dengan logo warna biru ni. Logo warna merah ni menandakan yang akaun ni banyak menghasilkan konten ataupun buat live. Dan logo warna biru ni menandakan yang akaun ni reliable dengan sampel lah. So logo ni tak semua akaun TikTok affiliate ada So tahniah, bagus dan kekalkan lah. Akaun ni ada 1.6k follower, ada 673 produk. Didaftarkan dengan 2 kategori iaitu fashion dan elektronik. So 2 kategori ni okey lah. Boleh fokuskan video-video beg kuning dan juga live dengan kategori yang dah didaftarkan akaun ni lah. Bio okey, kekalkan sahaja. Okey, dalam masa 30 hari, akaun ni dah menghasilkan 30 video beg kuning dan dah convert kepada sale Live kosong. Okey. So kalau TikTok ni lah dengan saingan affiliate kan, memang kita suggest lah, kita cadangkan kalau boleh buatlah dua-dua sekali. Kalau kita buat dua-dua sekali, kita buat video pada masa kita buat live, kita punya akaun ni kiranya dah 5 langkah ke depan lah daripada akaun TikTok affiliate lain. Okay. Sebab video ni untuk long term punya sale dan live ni untuk booster sale kita lah. Untuk sale, dapatkan sale melalui live ni kan, sebab awak pun dah ada follower 6k kan, dah boleh buat live dah. Untuk dapatkan sale melalui live ni, boleh je tanya dalam grup Q&A GCC macam mana nak mendapatkan sale melalui live. Tanya je, nanti saya tag nama saya kat dalam tu, dekat Telegram tu, tag nama saya. Nanti saya akan respon dan juga tim GCC yang lain juga boleh respon. Okay. Untuk video, bagus dan boleh tambahkan lagi lah untuk convert lagi banyak sale. Seterusnya kita tengok audience demografi. Audience demografi dari segi jantina, 65% ataupun majoriti yang follow ataupun views account ni adalah wanita. Dari segi umur pula 64% berumur 25 hingga 34. So berita baiknya adalah akaun ni mempunyai audience demografi yang pada saya terbaik lah untuk kita buat affiliate. Kalau dari segi jantina memang terbaik lah, wanita kan. Dari segi umur pun terbaik, 25 hingga 34. Sebab apa? Bila berumur 25 hingga 34 ni selalunya golongan ni adalah golongan yang dah ada kerja, dah ada duit sendiri. So diorang ada kekuatan ekonomi dan ada kuasa membelilah. So dari segi audience demografi, akaun ni punya audience demografi yang terbaik lah. Cuma dekat sini je lah live ni kosong. Sayang lah. Kalau nak dapatkan sale melalui live, boleh je tanya dalam Q&A GCC. Nanti saya boleh respon, tim lain pun boleh respon. Rasanya itu je untuk yang kenal akaun. Tak ada apa isu sangat lah untuk akaun ni, alhamdulillah. So kita terus pergi dekat video-video dekat akaun ni, okay. So thank you follow saya follow back. Okay, so apa yang kita akan check? Kita akan check 5 benda First, kita akan check adakah akaun ni akaun yang start dekat 100 view. Second, kita akan check quantity posting. Ketiga, kita akan check SEO, Search Engine Optimization. Keempat, kita akan check editing. Dan kelima, kita akan check pembinaan engagement dekat video-video akaun ni lah. So firstly, adakah akaun ni akaun yang start dekat 100 view? Macam mana kita nak tengok? Mudah je, kita scroll ke bawah-bawah. Okay. Okay, contoh kita scroll lah. Okay, contoh kita stop dekat sini lah contoh So ada berapa video? Ada 4 kali 4, 16. Ada 16 video. Daripada 16 video ni, ada tak yang start dekat 100 view? Okay. So tengok tak ada So tahniah sebab akaun ni akaun yang tidak start di 100 view lah. Okay, bila tidak start di 100 view, kita akan check pula adakah akaun ni akaun yang engagementnya cantik. So macam mana kita nak tahu engagement akaun kita ni cantik? Senang je. Kita ambil follower kita berapa, contoh 6,000 kan, 6,052 ni kita ambil 6,000 lah. So 6,000 kita ambil 10%. 10% So 10% daripada 6,000 adalah 600. Macam mana kita nak tahu akaun ni dia punya
engagementnya cantik, cincai-cincai saya ambil macam tu lah 10%. 10% daripada overall punya followers, so 600. So kalau nak tahu akaun ni akaun yang cantik ke tidak adalah sepatutnya setiap video kita adalah 600 view ke atas. So kalau tengok akaun ni, contoh okey, contoh tengok ni. Bagus dah. Tapi dia secara overall tidak overallnya cantik. Macam tu lah saya nak cakap kan. So just tengok yang atas 600 ni bagus dah. Sekejap yang atas 600 ni okey dah. Contoh ni 2000, 1000, 200,000, 2000, 14,000, 8,000 ni okey dah. Tapi cuba tengok secara overall ada tak yang bawah 600? Nampak tak ni ada? Ni 200, ini 300, ini 200, ini 400, ni 800 ni okey lah. So ni ada ni 200. So ni ada lagi 400, 200. Ada lagi 200, 200. Ni ada 200. Ni ada 300. Contohlah kita buka. Contohlah yang ni 299 ni cuba kita buka. Kita nak tengok bila posting. Okey, tengok ni posting bila. 17 hari bulan 7 kan. Sekarang dah bulan 8 kan. So kiranya dah sebulan lah kiranya. 17 bulan 7 posting. So kiranya posting ni dah sebulan. So bayangkan takkanlah posting tu dah sebulan, dia masih dekat berapa tadi? Berapa tadi? Dia masih dekat 300 contohlah tadi kan. Dia dekat 300. Benda tu dah sebulan. So apa yang saya boleh cakap, akaun ni memang tidak start di 100 view, tetapi engagementnya belum mantap. Belum cantik. So kalau nak kasih cantik tu sebenarnya kalau follower awak bawah 10k lah kan. Saya selalu ambil 10% lah. Paling 600 awak punya. So sepatutnya views awak macam ni. 600 ke atas. 600. Yang dah atas 600 tu bagus dah. Cumanya kita nak cakap secara overall, akaun ni dia punya engagement belum mantap. Macam tu lah nak cakap. Belum mantap. Belum totally bagus. So apa perlu buat? Boleh buat dua benda. Pertama adalah bersihkan akaun. Macam mana nak bersihkan akaun? Pergi dekat TikTok saya. Saya dah tukar nama TikTok saya Pah Samad. Boleh buka akaun TikTok saya Pah Samad. Ada playlist kat atas ni. Cari playlist start 100 view. Buka playlist tu dan cari satu video. 5 cara untuk bersihkan akaun. Okay, so tengok video tu dan bersihkan akaun ni dengan 5 cara yang saya ajar lah dalam video tu. Itu first. Second adalah bina personal branding. Okay, bina personal branding. Saya nampak akaun ni dan ada dah personal branding awak. Dah nampak dah personal branding awak. Dah nampak dah personal branding awak. Sebab nampaklah watak awak tu mana kan. Okay. Saya nak tengok awak punya personal brand ni awak share tentang apa. Vlog lah Personal branding ni kalau saya punya style, saya lebih prefer untuk yang belum ada personal branding ni, buatlah sharing. Macam ni tak apalah, okey lah ni personal punya posting kan. Buat macam sharing personal branding lah. Personal branding dia kena ada sharing yang konsisten. Tahu? Okay, so nak faham personal branding ni apa? Watak dah ada dah. Personal branding ni sebenarnya dia ada kena ada dua benda. Satu, kena ada watak. Second, dia kena ada sharing yang konsisten. Okay, watak saya dah nampak dah. Ni kan, ni awak punya watak kan. Watak dah ada tapi sharing yang konsisten tu mungkin belum terbina di akaun ni. Maksudnya personal branding tu belum power lagi. So, ini style saya lah kalau yang saya ajar. Saya lebih prefer kalau yang nak bina personal branding ni, fokuskan pada sharing yang spesifik lah. Contohnya, awak pandai apa? Awak suka apa? Awak suka sharing tentang apa? So, nak faham personal branding ni, saya ada share dalam Telegram Info GCC. Buka Telegram Info GCC, ada 10 episod editing kan. Tengok episod 1. Episod 1 saya ada terangkan apa itu personal branding. Dia kena ada 2. Satu, watak. Kedua, dia kena ada sharing yang konsisten. Pada saya, awak perlukan sharing yang konsisten untuk membina personal branding awak.
Watak ada dah tapi sharing konsisten tu tak nampak lagi. Okay, so itulah untuk awak punya engagement ni. Sebab dia tak secara overall lah akaun ni cantik. Nak akaun ni dia punya engagement cantik secara overall, memang personal branding sebenarnya. Personal branding yang power, TikTok awak ni overall boleh naik. Okay, so itu untuk start 100 view lah. Tidak start 100 view tapi engagement tak cantik lagi lah. Okay, seterusnya kita tengok quantity posting Ni 2 jam yang lepas, 1 hari yang lepas, 1 hari yang lepas, 2 hari yang lepas, 3 hari yang lepas, 4 hari yang lepas, 5 hari yang lepas. So saya rasa dari segi kuantiti akaun ni tak ada apa masalah lah. So macam biasa yang macam saya explain dalam ebook saya, dalam video-video saya, untuk follower yang bawah 10,000, siapa yang follower dia bawah 10,000 memang numbers yang terbaik adalah sehari 3 hingga 5 konten lah. Dan jangan ada hari yang tak ada konten. Kalau susah nak jaga 3 hingga 5 konten sehari, maintain 1 hari 1 konten pun okey. Yang penting jangan ada hari yang tak ada konten. Okay, so seterusnya saya akan tengok SEO lah, Search Engine Optimization. SEO ni kita tengok video-video beg kuning lah. Contohnya awak jual buku kan. Nampak tak kotak kat atas ni dia tulis rekomendasi buku. Okey lah ni SEO awak keluar. So contoh apa lagi video beg kuning lah Apa ni? Tasbih digital kot. Okey, nampak tak tasbih digital awak ni, video awak ni atas ni dia tulis find related content. Bila dia tulis find related content, maksudnya dia tak dapat detect SEO ni. Macam saya perasan pun penulisan SEO awak ni tak betul ni. Hashtag awak tak betul. Hashtag tak betul. Description tak betul. Okay, so kena improve SEO awak ni. Buka video account TikTok yang jual barang yang sama, tengok dia guna SEO apa. Nak faham penulisan SEO ni boleh baca dalam ebook saya, ada saya explain tentang SEO. Boleh juga pergi dekat TikTok saya, ada playlist dekat TikTok saya tu tajuk dia SEO. Pergi tengok, saya ada explain apa itu SEO. So SEO ni pastikan video-video beg kuning kita, 70 hingga 80% video-video beg kuning kita keluar SEO. Bila keluar SEO, TikTok dia akan pushkan video kita tu kepada potential buyer lah. Okay. So SEO kena improve Saya tengok penulisan SEO awak ada salah sikit. Okay. Seterusnya editing. Editing, bila awak buat video sendiri, contohlah macam ni kan. Okay. So satunya saya ucapkan tahniah lah bila awak guna video sendiri, bila awak record video sendiri, itu satu effort yang sangat-sangat bagus. And bila awak buat video sendiri, 2 benda je yang penting sebenarnya. Satu hook, second call to action. Okay. Hook tu pastikan menarik perhatian orang lah untuk tengok video awak sampai habis. Hook yang terbaik adalah yang berkait dengan emosi. 3 second awal tu hook, dan yang kedua call to action. Kemudian itu kalau video yang awak buat sendirilah. Seterusnya kalau macam video yang awak bukan awak punya, contoh macam ni Contoh macam ni. Ni bukan video awak punya kan. Ini mungkin awak ambil daripada seller, betul tak kan? So video-video yang macam ni, saya nak remind satu benda lah. TikTok sekarang dia sangat-sangat strict dengan video yang kita ambil yang bukan kita punya. So bila kita guna video yang bukan kita punya macam ni, pastikan editing tu cukup untuk mengubah ID video yang asal. Sebab kalau editing tu tak cukup mengubah ID video yang asal, dia dah tak bagi minor violation dah sekarang. TikTok ni dia terus je bagi community guideline. Community guideline kalau banyak ataupun redundant ataupun berderet kan, dia boleh terus permanently ban awak punya TikTok shop. Maksudnya awak terus tak boleh buat affiliate lah. Bukan sikit, banyak dalam GCC yang dah kena. So memang saya kalau video-video yang daripada seller ke kan, saya dah tak berapa berani sangat lah nak ni. Cumanya saya boleh suggestkan editing tu biarlah cukup untuk mengubah ID video yang asal. Kita ada ajar tentang editing. Boleh tengok dekat Telegram info GCC. Ada 10 episod editing kan. Saya ada ajar 10 episod editing. Tapi episod yang paling saya suggest, yang saya berani nak suggest adalah episod nombor 2. Episod 2, saya ada ajar advanced editing. Itu je kira yang saya berani nak suggest lah untuk kalau guna video-video seller. Sebab kalau kita tak cukup editing, TikTok memang bagi community guideline dan dia boleh permanent ban account permanent ban kita punya TikTok affiliate. Okay. So itulah untuk editing. Kalau guna video sendiri, pastikan hook dengan call to action
bagus. Kalau guna video seller ke, pastikan editing tu cukup. Dan sebenarnya kalau editing tu tak cukup juga, benda tu juga yang kadang-kadang mengganggu kita punya engagement TikTok. Contoh contohlah. Contoh macam ni, contohkan video ni contoh. Sekejap Ni awak buat sendiri kan? Ni awak buat sendiri ke? Ni awak buat sendiri ke apa? Contohlah ini video orang tu kan. Contohlah kan. So kadang-kadang bila kita guna video yang bukan kita punya, kalau editing tak cukup, itu juga mengganggu engagement TikTok kita sebenarnya lah. Okay. Seterusnya saya akan tengok kepada pembinaan engagement. Pembinaan engagement. Sekejap. Okay, so bagus So, bila kita post video, kita binalah engagement. Bila kita post, kita terus bina engagement kat video kita. Kita jadi orang yang first like, comment, save dan share lah. So, ni nampak awak ada komen dekat video awak. Okay, so baguslah Jadi, secara overall, account ni, sorry. Tertukar pula. So, secara overall, account ni tidak stuck di 100 view, tetapi engagementnya tidak cantik. Boleh buat bersihkan account dan bina personal branding. Sekejap After that, quantity posting bagus, boleh tambahkan lah. Seterusnya untuk SEO, search engine optimization kena improve. Pastikan 70 hingga 80% video kita, video-video baik guna kita keluar SEO. Untuk editing, kalau guna video sendiri, pastikan hook dan CTA tu bagus. Dan kalau guna video yang bukan kita punya, seller punya ke kan, pastikan editing tu cukup untuk mengubah idea video yang asal supaya kita tak kena community guideline dan tak ganggu engagement TikTok kita lah. Dan terakhir sekali, pembinaan engagement account ni okey lah. Saya rasa tak ada apa-apa sangat. Okey, apa-apa nanti boleh tanya dalam group Q&A GCC. Saya pergi kepada next account Okay, next account. Okay, untuk next account kita akan kenal dulu account, lepas tu baru kita akan tengok video-video dekat account TikTok ni lah. Okay, so account ni account eShop 1022. So macam biasa kita akan notice logo warna merah ni lah. So logo warna merah ni menandakan yang account ni banyak menghasilkan konten ataupun banyak buat live lah. So tak semua account TikTok affiliate ada logo warna merah ni. So tahniah dan kekalkan, okay. Account ni ada 1.2k follower, ada 427 produk. Account ni didaftarkan dengan 2 kategori, fashion dan elektronik lah. So 2 kategori ni okey. Tak terlalu banyak, tak terlalu sikit lah. So fokuskan sahaja video-video back kuning kita dengan kategori yang kita daftarkan account ni. Bio okey, kekalkan sahaja. So dalam masa 30 hari, account ni dah menghasilkan 31 video back kuning, dah convert kepada sale jugalah. Live tak pernah buat lagi, padahal follower dah boleh buat live dah. 1.2k follower dah boleh buat live dah. Okay, so memang dalam GCC ni kita suggestkan cubalah untuk buat live. Video buat pada masa sama, cuba juga untuk buat live. Sebab apa? Persaingan affiliate ni dah makin banyak kan. So kalau kita nak ke depan daripada account TikTok affiliate yang lain, kita cuba buat dua-dua sekali, video dan juga live. Video ni untuk long term punya sale. Live ni untuk kita boosterkan sale kita lah. So kalau macam nak tanya macam mana nak dapatkan sale melalui live ke, tips ke dan sebagainya, boleh je tanya dalam Telegram Q&A GCC. Tag nama saya, PAS Ahmad, ataupun tanya je dalam tu. Nanti saya dan juga tim dalam GCC boleh respon lah. Kita akan share macam mana nak dapatkan sale melalui live, okay? So untuk kuantiti video boleh kekal ataupun boleh tambahkan lagi lah untuk convert lebih banyak scene. Seterusnya kita tengok audience demografi. Menarik ya awak punya audience demografi ni. Kejap saya nak tengok dulu barang apa yang awak jual. Audience demografi ni dia berkait dengan barang yang kita jual sebenarnya.
Sekejap So, kejap setakat yang saya tengok awak banyak jual barang perempuan kan? Baju perempuan, makeup kan? Tak nampak, setakat ni tak nampak lagi lah awak jual barang lelaki. Macam ni pun kasut perempuan kan? Seluar ni pun perempuan kan? Okay. Okay, so ini yang menarik nampak barang-barang awak adalah saya boleh cakap 100% barang wanita, betul tak? So kat sini awak kena faham satu benda. Cuba ni yang kita kena betulkan. Okay, tengok ni audience demography. Cuba tengok audience demography, orang yang follow ataupun yang view account ni 58% ataupun majority adalah lelaki. 42% baru perempuan. Dari segi jantina, account ni dah ada problem. Audience account ni sendiri dah ada problem. Benda ni dia akan efek kepada sale kita sebenarnya. Bayangkan, kita promote barang perempuan tapi yang view video-video kita tu lelaki. Kena tak? Tak kena kan? So, apa yang perlu buat? Dengan saya tengok barang-barang yang awak promote tadi, saya percaya awak punya target customer adalah wanita sebab 100% barang awak saya nampak barang-barang perempuan. So, sepatutnya wanita ni dia kena naik persen dia. Dia ni sekarang ni majority yang follow account ni lelaki. So, kita kena ubah ni lah. Ni kena ubah. Nak ubah benda ni, dia tak dalam masa sekejap lah. Nak ubah benda ni sebab dia data. Benda ni paling kurang dia ambil dalam 3 bulan punya data tau. Okay, macam mana nak ubah data ni? Apa yang kita nak ubah? Kalau betul custom barang-barang yang awak jual tadi tu 100% barang perempuan, so sepatutnya wanita ni, female ni, dia punya peratus patutnya 70% ke atas. 42 ni patutnya naikkan kepada 70%. Faham tak? So macam mana daripada 42 ni nak naikkan kepada 70%? So banyakkan konten-konten yang boleh menarik golongan wanita. Contohnya awak nak jual baju kan, buat sorry sedap pula. Sekejap minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, bismillah. So contohlah kan, awak nak naikkan 42% ni wanita ni kepada 70% sebab barang-barang yang awak jual lah untuk wanita. So apa yang kena buat adalah dalam masa 3 bulan ni banyakkan konten, push konten-konten yang untuk menarik golongan wanita. Contoh nak jual baju kan, buat video macam mana nak matching baju ke, tips macam mana nak bagi baju kita warna tak luntur ke kan. Banyak kan video-video yang menarik golongan wanita lah. Yang kalau nak laju, banyakkan konten-konten education, ilmu, sharing, tips, DIY untuk golongan wanita. Benda tu akan naikkan persen wanita ni lah. So ni memang kena betulkan. Kalau tak dia akan ganggu kita punya conversion. Nak naikkan kepada berapa? Wanita ni daripada 42 naikkan kepada paling-paling 70%. Okay? Seterusnya dari segi umur bagus dah, tak ada masalah sebab majority yang follow account ni berumur 25 hingga 34. 25 hingga 34 ni pada saya range umur yang bagus lah sebab selalunya range umur 25 hingga 34 ni selalunya diorang ni bekerja, so diorang ada duit sendiri, diorang ada kuasa untuk membeli kan. So bagus lah untuk kita convert jadi customer. Cumanya dari segi jantina sahaja kena improve lah. Macam yang saya cakap, benda tu tak akan sekejap, paling-paling kurang 3 bulan kena pushkan konten-konten yang boleh menarik golongan wanita untuk datang ke account ni. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk kenal account. Isunya adalah di sini audience demografi, jantina dan juga live lah. Apa-apa nanti tanya dalam grup Q&A GCC. Seterusnya kita tengok video dekat account ni Okay, so video dekat account ni kita akan tengok apa? Kita akan tengok 5 benda lah. Pertama, kita akan tengok ada dekat account ni, account yang start dekat 100 view. Kedua, kita akan tengok quantity posting. Ketiga, SEO, search engine optimization. Keempat, kita akan tengok editing. Kelima, kita akan tengok pembinaan engagement lah dekat video, dekat account ni. Okay, firstly, kita akan tengok ada dekat account ni, account yang start di 100 view.
Cara nak tengok macam mana? Kita scroll ke bawah-bawah. Okay, contoh kita scroll sampai sini Okay, kita stop. So, ada berapa video? 4 kali 4, 16. So, ada 16 video. Daripada 16 video ni, ada tak yang start dekat 100 view? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 daripada 16 video start di 100 view. So, kita akan so maksudnya akaun ni start tak dekat 100 view. Ya, akaun ni akaun yang start di 100 view. So, start di 100 view ni pun ada tahap dia. Tahap permulaan, pertengahan dan kritikal. So, akaun ni start di tahap apa? Sekejap saya tengok. So, akaun ni start di tahap, saya boleh cakap akaun ni start di tahap pertengahan. Akaun ni dah start di tahap pertengahan, dia nak masuk ke tahap kritikal. Sebab apa saya cakap dia start di tahap pertengahan? Nampak tak majoriti nombor dia adalah 100. Walaupun ada yang macam ni 1000, 200, ada tadi. Ada yang 1000. So kiranya benda tu tidak mencerminkan akaun ni secara overall. Dia macam kiranya macam benda tu macam nasib-nasib je. Macam tu lah nak kata. Tapi secara overall nampak tak nombor dia banyak nombor 100. Kenapa saya cakap akaun ni start di tahap pertengahan? Sebab dia ada juga video yang di bawah 100. Nampak ni? 7, 27, 92, 8, 23, 17. Kan? So, saya boleh cakap akaun ni start di tahap pertengahan lah. Dia nak masuk ke tahap kritikal. Kalau tak cepat-cepat ambil tindakan, dia memang akan jatuh ke tahap kritikal. Kritikal ni macam mana? Saya cakap dengan awak. Kalau dia jatuh kat tahap kritikal, dia macam ni dah. 100, 100, 100, 100, 20, 30, 40, 100, 100, 100, 20, 10, 20, 30, 100. Maksudnya nombor dia 100, 100, 100, lepas tu bawah 100 je. Inilah akaun awak dah nak jatuh ke tahap kritikal. So, memang kena cepat-cepat ambil tindakan. Kalau tak, dia boleh jatuh ke tahap kritikal. Dan macam ni, kalau dah stuck macam ni kan, kalau awak tak cepat-cepat ambil tindakan, bila dah start kat 100 view, dia boleh start sampai 60 hari hingga 90 hari. Malah boleh lebih daripada 8 bulan lagi saya pernah jumpa. So, kena cepat-cepat ambil tindakan. So, apa perlu buat bila dah start dekat 100 view ni? 2 benda awak kena buat cepat-cepat. Pertama, bersihkan akaun. Kedua adalah bina personal branding. Okay. So, bersihkan akaun. Cakap pasal bersihkan akaun ni, macam mana nak bersihkan akaun? Pergi dekat akaun TikTok saya. Saya dah tukar nama TikTok dah. Nama TikTok saya Pah Samad. Pergi dekat TikTok Pah Samad tu, ada playlist kat atas ni. Playlist, cari playlist tajuknya Start 100 View. Buka playlist tu. Dalam playlist Start 100 View tu, cari satu video. Video tu tajuknya 5 cara untuk bersihkan akaun. Tengok video tu, macam mana saya ajar nak bersihkan akaun dan bersihkan akaun ni dengan 5 cara yang saya ajar. Okay, bersihkan akaun. Kedua, bina personal branding. Akaun ni bila saya buka, cuba scroll. Awak nampak tak personal branding kat akaun ni? Tak nampak. Tak tahu akaun siapa, mana wataknya, tak tahu. Tak ada personal branding. Personal branding ni satu puzzle yang sangat-sangat besar yang boleh bantu akaun yang start dekat 100 view. So, macam mana nak bina personal branding? Boleh buka dalam Telegram Info GCC, ada 10 episod editing, kan? Buka episod 1. Episod 1, saya ada ajar apa itu personal branding. Bina personal branding dekat akaun ni. Personal branding ni sebenarnya mudah je. Dia kena ada 2 benda je. Satu, dia kena ada watak. Second, dia kena ada sharing yang konsisten. Akaun ni watak pun belum ada lagi. So, kena bina personal branding cepat-cepat. Pergi tengok dekat episod 1 tu dalam Telegram Info GCC. Ada saya explain apa itu personal branding. Bina personal branding dekat akaun ni cepat-cepat. Okay. So, itu 2 cara lah macam mana nak keluarkan akaun ni yang dah start dekat 100 view. Kalau awak tak cepat-cepat ambil tindakan, dia akan jatuh ke tahap kritikal dalam masa yang kita tak tahu bila-bila masa dia boleh jatuh lah. Bila dia dah start tu lagi susah. Okay. So, itu untuk start 100 view lah. Seterusnya kita akan tengok quantity posting. So, ini 1 jam yang lepas, 1 hari yang lepas, 2 hari yang lepas, 3 hari yang lepas, 4 hari, 5, 6, 1 minggu.
14. Okay, so dari segi kuantiti posting, account ni bagus dah. Kan? So macam biasa, kalau dalam e-book saya ataupun bila saya explain dalam TikTok saya, untuk follower bawah 10,000, numbers yang terbaik adalah sehari 3 hingga 5 konten. Jangan ada hari yang tak ada konten lah. Kalau susah sangat nak buat sehari 3 hingga 5 konten, buatlah paling kurang sehari 1 konten lah. Satu hari 1 konten, jangan ada hari yang tak ada konten. Itu untuk follower yang bawah 10,000 yang nak dapatkan engagement yang elok dekat TikTok dia dan juga untuk dapatkan sales setiap hari. Okay, so itu untuk kuantiti posting lah. Seterusnya untuk SEO, Search Engine Optimization. Untuk Search Engine Optimization, kita akan tengok video-video beg kuning lah. So nampak tak kotak find related content atas ni? Itu adalah kotak SEO. So nampak dia, bila dia kata find related content, maksudnya tak dapat detect SEO video ni. So ni awak jual apa seluar palazzo kan? Dia tak dapat detect barang apa awak jual. So ni seterusnya apa ni? Skirt kan? Nampak tak dia kata find related content, dia tak dapat detect SEO awak ni. Apa ni? Baju tidur. Baju tidur pun dia tak dapat detect. Nak jual apa? Seluar. Seluar kargo tak dapat detect kan. So SEO TikTok ni memang kena improve lah. SEO memang kena improve. SEO ni bila kita dapat keluarkan SEO, contohlah ni awak jual kaftan, dia akan tulis kat atas ni kaftan. Dia akan tulis kat atas ni kaftan. Ke baju ke seluar ke, dia akan tulis. Dia dapat, maksudnya itu bila dia keluar, TikTok dapat detect SEO kita. Sekarang ni dia tak dapat baca lagi SEO awak. So kena improve lah SEO. Pastikan video-video beg kuning kita 70 hingga 80% keluar SEO. Macam mana nak keluarkan SEO tu? Kena belajar penulisan SEO, tulis dekat mana, keywordnya apa. Boleh baca dalam e-book saya dah explain tentang SEO. Boleh juga tengok dekat TikTok saya, ada playlist kat atas ni SEO. Boleh tengok kat situ. Improve SEO, okay? Seterusnya dari segi editing. Editing saya tengok memang awak banyak guna video yang bukan awak punya ataupun awak edit video ke kan, edit gambar ke kan. So macam ni lah saya cakap satu benda, TikTok ni sekarang dia sangat-sangat strict dengan konten lah, terutama kalau kita ambil konten yang bukan kita punya. Contoh macam ni lah, ni bukan awak punya kan, ni sama ada awak ambil daripada seller ke sebagainya. So memang saya cakap macam ni lah satu benda kan, TikTok ni sangat-sangat strict sekarang dengan video yang kita ambil yang bukan kita punya. Jadi kalau video-video yang macam ni, pastikan editing tu cukup untuk mengubah ID video yang asal lah. Okay. Kalau dalam editing ni, dalam Telegram Info GCC, saya ada ajar 10 episod editing kan. Ambil episod 2. Episod 2 je lah yang paling saya berani nak suggest sekarang ni. Episod 2 tu adalah advanced editing. Itu je yang saya paling berani lah nak ajar sekarang. Sebab sekarang kalau TikTok dapat detect itu bukan konten kita, kan, walaupun kita ambil tu daripada seller, dia dapat detect itu bukan kita punya. Dia boleh bagi community guideline macam tu je. Dia boleh remove video kita dan dia boleh permanent ban kita punya account. So sangat kena hati-hatilah. Cadangan saya macam ni je lah, cadangan saya kan. Kalau nak selamat, cubalah keluar modal sikit. Tak payah mahal, beli yang murah-murah je kan. Beli yang murah-murah. Contoh yang baju tidur macam ni kan, ada jual murah-murah bawah RM20 kan. Beli satu ke kan, lepas tu buat konten daripada situ. Belajar untuk buat video sendiri. Bila kita guna video seller juga, editing tu tak cukup ke dan sebagainya, itu juga sebenarnya mengganggu algoritma TikTok kita. Dia mengganggu engagement. So cadangan saya kan, account ni cuba belajar untuk buat video sendiri. Contohnya sandal macam ni kan banyak jual yang murah-murah kan kat TikTok. Cubalah beli satu sandal dan buat video. Daripada satu produk tu boleh buat banyak video sebenarnya. Itu pada saya untuk selamatkan account ni yang engagement awak ada problem, dan juga untuk selamatkan account ni daripada possibility kena community guideline bila guna konten-konten daripada seller dan sebagainya lah. Lagipun sebenarnya bila kita guna konten kita sendiri, TikTok lagi mudah sebenarnya nak push view berbanding kita guna video seller ataupun kita edit macam ni kan. Dia sebenarnya ni awak guna template CapCut kan. Template CapCut pun sekarang ni banyak yang views problem. Sebab apa? Ramai orang guna. Itu je lah
Okay. Cubalah belajar untuk record video sendiri sekarang ni. Itu je saya cadangkan lah. Okay. Tu untuk editing lah. Seterusnya untuk pembinaan engagement. Pembinaan engagement dekat video yang awak post. Okay, so bagus bila post video, kita terus bina engagement kat video kita dengan cara kita jadi orang yang first like, comment, save dan share lah. So nampak ni awak dah komen macam ni. Okay lah. Okay. So pembinaan engagement okay. Teruskan je apa yang buat. Jadi saya wrap up secara overall account ni memang dah start dekat 100 view. Tahap pertengahan nak masuk ke tahap kritikal. Kena cepat-cepat ambil tindakan macam yang saya cakap tadi. Bersihkan akaun, bina personal branding. Seterusnya kuantiti video bagus, kekalkan ataupun boleh tambahkan lagi. SEO kena improve. Penulisan SEO kena improve. Editing pun kena improve. Dan yang terakhir adalah pembinaan engagement tu okey lah, teruskan sahaja. Yang terakhir saya lupa nak cakap, nama awak ni Lizzie eShop dengan eShop ni, dia macam ni ni last bila kita buat affiliate ni, kita treat account kita ni as account personal sebenarnya. Bila orang cakap account personal, maksudnya kita guna nama kita, gambar kita. Ni awak dah guna gambar awak, bagus dah. Tapi nama ni, gunalah nama kita. Contoh nama apa? Salma. Guna nama Salma. Salma. Kita treat account ni as personal, bukan kita treat account ni as kedai. Bila kita treat account ni as kedai, kita membayangkan akaun ni sebagai kedai, itu sebenarnya mengganggu engagement TikTok kita. Itu juga sebenarnya mengganggu pembinaan personal branding kita. So ni kan contoh nama awak Salma. Letaklah Salma kan. Sebab awak buat affiliate. Bukan awak buat TikTok shop. Kalau melainkan awak ni TikTok shop, awak supplier kan. Awak affiliate. Affiliate ni kita kena jadi manusia. Kena mewakili orang. Nama kita, gambar kita, kena ada watak kita dekat akaun ni. Sebab itu juga sebenarnya yang mengganggu views awak, engagement. Okay? Sebab akaun ni awak treat as kedai, bukan as personal, bukan as manusia. Patutnya kena diri awak, nama awak, gambar awak. Video-video perlu ada awak. Macam tu lah So itulah. So anything tanya dalam group Q&A GCC. Saya pergi next video 198. Okay, so kita akan kenal dulu akaun ni, baru kita akan tengok satu-satu video dekat akaun ni lah. So akaun Sharon Jong 8 ni, macam biasa kita akan notice logo warna merah ni lah. Logo warna merah ni menandakan yang akaun ni banyak menghasilkan konten ataupun live lah. So akaun ni ada 10.9k follower, ada 900 produk. Akaun ni didaftarkan dengan kategori fashion. Okay lah so satu kategori ni terbaik. Fokuskan je video-video background ni ataupun live dengan kategori yang kita daftarkan akaun ni lah. Untuk bio, buang je perkataan affiliator ni. Buat je macam awak ni kiranya diri awak kan. Tak payah sebut pun kita ni affiliate pun tak apa. Ikutlah kalau awak rasa okey lah, kekalkan pun tak apa. Dalam masa 30 hari, akaun ni dah menghasilkan 87 video beg kuning lah dan dah convert kepada sale. So bagus, tahniah boleh kekalkan ataupun boleh tambah lagi. Live kosong, kalau ikutkan awak punya follower ada 10k. 10k follower dah boleh buat live dah. Kan? Cubalah belajar buat live. Dia sebab apa? Persaingan affiliate dekat TikTok ni sangat tinggi lah sekarang. So kalau kita nak akaun kita ni 5 langkah ke depan daripada akaun affiliate yang lain, kita cuba untuk buat dua-dua. Video kita buat dan live kita buat lah. Okay. So, macam mana nak dapatkan sale melalui live, nak dapatkan tips dan sebagainya, kalau saya explain kat sini nanti jadi panjang. So, tanya je dalam grup Telegram Q&A GCC tu, tag je nama saya, Pas Ahmad kan. Nanti kita orang akan respon lah macam mana nak dapatkan sale melalui live. Jadi, so ramai je dalam
Q&A dalam GCC tu yang buat sale melalui live. Okay. Sebab video ni untuk long term punya sale, live ni untuk boosterkan sale kita. Kalau kita dapat buat dua-dua sekali, kita dah 5 langkah ke depan daripada akaun TikTok affiliate yang lain lah. Okay. Seterusnya tengok audience demografi. Sekejap. Saya tengok barang apa dulu awak jual. Makeup. Adalah spek mata lelaki perempuan. Okay, barang perempuan lah ya. Ni gadget ni maybe lelaki perempuan lah. Okay. Ni gadget ni boleh lelaki perempuan. Ada barang lelaki. Ada barang lelaki, ada barang perempuan. Sekejap banyak fashion pun campur-campur lelaki perempuan. Okay, so maybe saya boleh cakap 50-50 lah. Target customer awak. Okay, so maybe yang saya boleh faham daripada barang yang awak jual, awak punya target customer adalah 50-50. Maksudnya 50% wanita, 50% lelaki. Target customer awak. So kena tengok kat sini audience demografi awak. Awak kena faham macam ni. Audience demografi ni dia akan tunjuk siapa yang follow ataupun yang views account ni. Sekarang ni 65% adalah lelaki. 34% adalah wanita. So kena faham benda ni. Bila yang follow account kita majority 65% ni, lebih daripada half ni adalah lelaki. So bila kita banyak post konten-konten yang barang perempuan ke apa kan, maybe benda tu effect sale kita lah kan. Contoh awak promote eyeshadow ni, eyeliner ni, dia akan effect dekat sale kita lah. Okay, so awak sendiri boleh jawab. Sebenarnya awak memang nak 50-50% lelaki 50%, wanita 50% ke, ataupun sebenarnya awak nak customer awak ni ramainya wanita kan. So kalau saya tengok barang-barang awak maybe 50-50 lah. Cumanya sekarang ni dah tak balance lah ni, lelaki yang ramai. So apa perlu buat? Pada saya lah kan. Sepatutnya 50-50 lah. Wanita ni 50%. Lelaki ni dah okey-okey gini lah. So wanita ni perlu dinaikkan lah. So macam mana nak naikkan yang wanita ni punya persen? Kena banyakkan konten yang boleh menarik golongan wanita lah. Okay, cuba buat konten-konten yang video yang bukan beg kuning maksud saya. Video-video yang bukan beg kuning, yang more educational, yang share tips ke untuk golongan wanita. Contoh awak nak share pasal fashion kan. Share tips macam mana nak matching baju ke dan sebagainya. So demografi ni dia tak naik, tak berubah dalam masa yang singkat. Paling-paling kurang 3 bulan. Okay, so kalau macam awak nak naikkan daripada 34% ni naik jadi 50%, kena banyakkan konten yang boleh menarik golongan wanita, share tips ke apa ke kan untuk golongan wanita untuk naikkan dia jadi 50%. Okay, kalau rasa malas nak buat benda macam tu, so awak kena convert lah. Barang yang awak promote tu banyakkan barang lelaki. Kurangkan promote barang-barang perempuan sikit. Banyakkan promote barang lelaki. Contoh dah tahu sekarang ni ramai lelaki yang follow account awak. Banyaklah promote barang lelaki, fashion lelaki ke, gadget lelaki ke kan. Kurangkan barang wanita. Sebab yang banyak follow sekarang ni lelaki. So ikutlah, terpulang pada awak. Sama ada awak nak ubah graf ni ataupun awak nak ikut graf ni dengan promote barang-barang yang berkaitan dengan lelaki. Itu terpulang. Okay. Seterusnya dari segi umur, 53% ataupun majoriti yang follow account ni berumur 25 hingga 34. Dari segi umur tak ada masalah lah. Majoriti yang follow account ni berumur 25 hingga 34 ni adalah range umur yang terbaik lah. Pada saya yang terbaik. Sebab bila berumur 25 hingga 34 ni, selalunya diorang adalah golongan yang bekerja, ada kerja sendiri, ada duit sendiri. So diorang ada kekuatan ekonomi, ada kuasa untuk membelilah. So dari segi umur tak ada masalah. Cuma dari segi jantina ni, dia bukan masalah. Dia ikutlah kalau itu yang awak targetkan, dia okey lah. Okay. Sekejap, sorry tertekan pula ni.
So saya rasa itu je lah yang isu dekat sini dan juga live ni lah. Nanti tanya dalam team Q&A GCC macam mana nak dapatkan melalui live. Nanti kita tolong. Okay, seterusnya kita tengok video-video ada kat akaun TikTok ni Apa yang kita akan check? Kita akan check 5 benda. First kita akan check adakah akaun yang start kat 100 view. Second, kita akan check quantity posting. Ketiga, kita akan check SEO, search engine optimization. Keempat, kita akan check editing. Kelima, kita akan check pembinaan engagement. So first kita akan check adakah akaun yang start dekat 100 view. Cara dia macam mana? Kita scroll ke bawah-bawah. Contohlah kita scroll. Okay, contoh kita stop dekat sini lah. Contoh. Okay. So daripada berapa konten ni? 4 kali 4, 16. Daripada 16 konten ni, ada tak yang start dekat 100 view? So tengok. Tak ada So tanya akaun ni tidak start di 100 view. Bila tidak start di 100 view, kita akan tengok the next pula. Bila tidak start di 100 view, kita akan tengok adakah akaun yang engagementnya bagus. Dia tak start dekat 100 view, tapi adakah akaun ni engagementnya bagus. Macam mana nak tahu akaun engagement ni bagus ke tidak? Awak punya follower ada 10k lah Saya ambil 10k. So 10k ni kita ambil 10%. 10%. Sekiranya 10% daripada 10k adalah 1000. 1000 kan? Jadi kalau kita nak tahu akaun ni cantik ke tidak engagementnya, sepatutnya secara overall video awak paling kurang setiap video ni 1000 views. Faham tak? So contohlah kita scroll ke bawah macam ni. Contohlah kat macam ni. Okay. So nampak tak? Yang atas 1000 ni tak apa, kita tak pandang. Contoh ni 3000, 4000 tak apa, itu biarkan. Tapi cuba tengok secara overall. Dapat tak 1000? Kita ada berapa video? 4 kali 4, 16. Ni 16 video kan? Daripada 16 video ni, mana yang bawah 1000? Ada berapa bawah 1000? Cuba tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 daripada 16 video bawah 1000. Faham tak? So, dia memang tidak start 100 view. Tapi engagement tak cantik. So, apa perlu buat? Macam mana nak cantikkan engagement? Sebab awak punya follower 10,000. Sepatutnya paling-paling video awak 1000 orang tengok satu video. Walaupun ada yang ni 4,000, ada 4,000, 3,000. Tapi cuba tengok secara overall. So dia tidak menggambarkan secara overall account ni. Okay. So engagement tak cantik. Kalau nak kata engagement account ni cantik, paling kurang setiap video 1000 macam tu. Okay. So macam mana nak cantikkan engagement account ni balik? 2 benda kena buat. Pertama, bersihkan account. Second adalah bina personal branding. Macam mana nak bersihkan account? Pergi dekat TikTok saya. TikTok saya Pah Samad. Ada playlist. Kat atas ni ada playlist kan. Cari playlist start 100 view. Buka playlist tu dan cari satu video. Video tu tajuknya adalah 5 cara untuk bersihkan account. Bersihkan dulu account ni dengan 5 cara yang saya ajar lah. Lepas tu pertama, bersihkan account. Second adalah bina personal branding. Account ni tak ada personal branding dia. Sebab apa? Bila kita buka, cuba scroll. Mana personal branding tu? Tak ada. Okay? Ibaratnya account ni semua nak berjual je. Kan? Adalah awak buat video-video yang tak ada beg kuning macam ni kan? Tapi sepatutnya video yang tak ada beg kuning awak tu, sepatutnya awak buat personal branding. Faham tak? Personal branding ni apa? Boleh tengok dalam Telegram info JCC episod nombor 1. Saya ada explain apa itu personal branding. Okay? Personal branding ni ada 2 je sebenarnya. Mudah aja personal branding ni. Dia perlu ada watak. Kedua, dia perlu ada sharing consistent. Account ni tak ada personal branding langsung. Personal branding tu sebenarnya yang membina engagement yang bagus dekat TikTok kita. So kalau awak nak dapatkan engagement cantik, macam yang saya cakap tadi tu lah, 2. Bersihkan account, second bina personal branding. Okay? Seterusnya berapa posting
account ni. Ni 3 jam yang lepas, 3 jam yang lepas, 6 jam yang lepas, 7 jam yang lepas, 23 jam. Satu hari, 2 hari. Okay, dari segi kuantiti konten okey lah. Untuk follower yang 10k macam ni ataupun yang bawah 10k, memang paling numbers yang kita cadangkan adalah paling kurang sehari 3 hingga 5 konten sehari, dan jangan ada hari yang tak ada konten. Kalau susah nak maintain, paling kurang sehari 1 pun okey lah. Dari segi kuantiti okey lah account ni, okey. Seterusnya kita tengok SEO. SEO adalah search engine optimization. Okey, nampak tak Nampak tak kotak find related content atas ni? Bila dia tulis find related content, ni adalah kotak SEO. Bila dia tulis find related content, maksudnya dia tak dapat baca SEO TikTok ni. Tak dapat baca. Okay. Nampak? Find related content, dia tak dapat baca. Awak jual apa? Spek mata kan? Tak keluar. Ni awak jual apa tak ni ada jual. Pun tak keluar. Ni pun tak keluar ni keluar. Okay, yang ni keluar. So, account awak ni ada yang keluar, ada yang tak keluar. SEO ni paling-paling kurang pastikan 70 hingga 80% video beg kuning kita keluar SEO. Baru kita kata SEO kita dah bagus lah. Dia kalau keluar SEO ni bagusnya TikTok akan push kepada potential buyer lah. Kalau tak keluar tu sayang lah. TikTok tak push kepada potential buyer. So, kena improve lah penulisan SEO dan sebagainya. Boleh baca dalam ebook saya ada explain tentang SEO. Boleh juga tengok dekat TikTok saya ada playlist SEO. Improve SEO, okay. Seterusnya dari segi editing, saya perasan awak banyak sangat guna TikTok Movie Maker macam ni. TikTok Movie Maker macam ni kan, engagement memang tak bagus. Engagement tak bagus sebab apa? Orang takkan minat tengok. Orang takkan minat nak tengok. Okay. Kalau boleh stop lah guna TikTok Movie Maker macam ni. Guna CapCut lagi bagus. Guna CapCut. Selagi awak guna TikTok Movie Maker macam ni, memang engagement awak tu tak cantik lah. Orang tak minat tengok TikTok Movie Maker macam ni. Okay. So, improve lah. Editing memang kena improve. Editing memang kena improve. Cadangan saya better awak buat video sendiri. Belilah sampel yang murah-murah, bawah RM10, bawah RM20. Satu sampel boleh buat banyak video. Buat video sendiri ataupun awak gunalah video seller. Edit dekat CapCut. Edit. Saya ada ajar 10 episod editing tu. Pergi edit. Daripada awak guna macam ni. Yang komen-komen dekat awak ni pun semua fake engagement aja. Maksudnya yang buat 4 rukun ni semualah penyumbang kepada ni yang komen-komen ni bukan buyer ni, bukan potential buyer. Yang komen-komen ni semua fake engagement. Komen-komen untuk buat 4 rukun, 5 rukun. Benda ni semua boleh ganggu engagement awak. Kalau account awak ni buat 4 rukun, 5 rukun, memang tobatlah awak. Awak buat macam tu, memang engagement awak problem. Nampak engagement awak ni? Engagement problem, convert sale tak banyak. Patutnya dengan awak post banyak-banyak ni, convert sale awak banyak. Ni convert sale awak tak banyak. Sebab apa? Sebab awak buat 4 rukun, 5 rukun. Engagement ganggu, yang datang tu semua bukan potential buyer pun. Okay? Itu untuk editing lah. Tak payahlah guna TikTok Movie Maker tu dah. Belajar buat video sendiri, belajar edit guna CapCut. Seterusnya pembinaan engagement lah. Pembinaan engagement saya tak ada apa masalah sangat lah. Okay, cumanya tu lah. So saya wrap up balik account awak ni. Account awak ni tidak start ada 100 view, tapi awak punya engagement memang problem. Okay, so kena bersihkan account, kena bina personal branding. Seterusnya adalah quantity content. Okay, teruskan sahaja posting. SEO kena improve. SEO memang kena improve. Editing kena improve. Dan engagement tu stop lah buat 4 rukun, 5 rukun awak. Dia mengganggu engagement awak dan dia tidak menyumbang sale yang banyak sebenarnya. Okay. Itu je lah. Anything boleh tanya dalam group Q&A GCC. Seterusnya
Saya pergi akaun seterusnya. Okey, akaun seterusnya ni tak dapat buka lemari Fatin ni. So akaun lemari Fatin ni saya tak dapat buka 199. Maybe awak ada tukar username ke? Bila awak tukar username, link ni memang akan berubah. So bagi saya link yang baru. Saya terus pergi kepada akaun 200. Okay, so kita akan kenal dulu akaun ni. Lepas tu baru kita akan tengok video-video dekat akaun ni lah. Okay, so akaun ni Pantun and Shop ataupun Ibnu Riza. Ada 1.1k follower, ada 386 produk lah. Akaun ni didaftarkan dengan 2 kategori, home and lifestyle, dan lagi satu personal care and health. Bio okey, kekalkan sahaja. Dalam masa 30 hari kosong video beg kuning. Kosong video beg kuning. Tengok jap. Aduh. Okay, so akaun awak ni last posting 18/6. 18/6, sekarang dah bulan 8. So maybe awak buat akaun baru. Kan? Ibnu Rizka shopping benda boleh tak awak PM saya link yang baru lah. So ini saya tak akan proceed bedah lah sebab last posting awak 18/6. Saya pun tak tahulah awak nak saya bedah akaun yang mana. Kalau awak nak saya bedah akaun awak yang baru ni, awak hantarlah link baru kat saya. Kalau awak nak saya bedah akaun awak yang sedia ada ni, memang saya tak dapat nak bedah lah sebab last posting awak adalah 18/6. Sekarang ni bulan 8 dah. Dah 2 bulan dah kan kiranya. Dah 2 bulan dah. So memang saya tak akan proceed posting lah. Tak akan proceed bedah akaun ni lah. Sebab last posting awak 18/6, sekarang dah bulan 8. So kalau awak nak saya bedah akaun awak, bagi link mana yang awak nak bedah lah sebenarnya. Maybe awak tak inform link yang baru. Pastikan akaun tu paling kurang janganlah 2-3 minggu yang lepas punya posting. Macam akaun ni 2 bulan yang lepas punya posting. Memang kita tak akan proceed bedah. Sebab apa? Nampak? Kita tak ada data yang cukup, tak ada, kosong-kosong. So submit lah link yang baru kat saya. Bila awak dah konsisten posting seminggu 2 minggu, habiskanlah baca 4 ebook kita tu, buat action item semua, submit balik link yang baru bila awak dah konsisten posting. Okay, seterusnya saya nak selitkan akaun 149. Hari tu dia lupa nak bagi link baru. 149 ni Okay, so akaun ni kita akan kenal dulu akaun. Lepas tu baru kita akan tengok satu-satu video dekat akaun ni lah. So macam biasa kita akan notice logo warna merah dengan logo warna biru ni So logo warna merah ni menandakan yang akaun ni banyak menghasilkan konten ataupun buat live. Logo warna biru ni menandakan yang akaun ni reliable dengan sampel lah. Okay, so akaun ni ada 5.4k follower, ada 685 produk. Akaun ni didaftarkan dengan kategori fashion. Okay, satu kategori ni okey lah. Fokuskan je video-video beg kuning ke live dengan kategori yang kita dah daftarkan. Bio okey, kekalkan sahaja. So dalam masa 30 hari, akaun ni dah menghasilkan 60 konten video beg kuning lah dan dah convert kepada sale. Alhamdulillah. Sorry
So bagus Tanya kekalkan ataupun boleh tambahkan lagi. Live masih kosong, tak pernah lagi buat live. Kalau ikutkan follower ada 5.4k follower, dah boleh buat live dah. So macam ni lah, kalau dekat TikTok ni saingan affiliate sangat-sangat tinggi, sangat-sangat sengit sekarang ni. So kalau kita nak account kita ni 5 langkah ke depan daripada account TikTok affiliate yang lain, cuba buat dua-dua. Buat live dan buat video pada sama buat live. Okay, video ni untuk long term punya sale, live ni untuk boosterkan sale kita. So kalau kita affiliate dapat buat dua-dua, account kita dah 5 langkah ke depan daripada TikTok affiliate yang lain lah. So boleh tanya dalam grup Telegram info JCC macam mana, boleh tanya dalam Telegram Q&A JCC macam mana nak dapatkan sale melalui live. Tanya dalam tu, boleh tag nama saya PAS sama ataupun tanya je dekat situ, nanti saya ataupun tim JCC yang lain boleh share lah macam mana nak dapatkan sale melalui live. Okay, seterusnya kita tengok audience demografi. Audience demografi 72% adalah wanita. Majoriti lah, kita boleh cakap yang majoriti yang follow account ni adalah wanita. Okay. So dan dari segi umur 65% berumur 25 hingga 34. Dari segi audience demografi, account ni mempunyai audience demografi yang kita kategorikan yang terbaik lah. Sebab dari segi jantina memang terbaik lah wanita untuk kita punya target prospek customer dan sebagainya. Dari segi umur pun adalah kategori yang terbaik sebab 25 hingga 34 ni adalah kategori umur yang memang biasanya diorang dah bekerja, ada duit sendiri, ada kekuatan ekonomi, ada kuasa untuk membeli. So baguslah untuk kita target umur ni sebagai customer atau prospek kita. Jadi dari segi audience demografi, account ni tak ada apa masalah sangat lah. Cumanya untuk kenal account yang ni live lah, kosong. Cubalah untuk buat live kalau kita memang nak account kita ke depan daripada account TikTok affiliate yang lain. Sekarang kita tengok video-video dekat account TikTok ni. Okay, apa yang kita akan tengok? 5 benda yang kita akan tengok lah. Pertama kita akan tengok adakah account ni yang start di 100 view. Second kita akan tengok quantity posting. Ketiga kita akan tengok SEO, Search Engine Optimization. Keempat kita akan tengok editing. Kelima kita akan tengok pembinaan engagement lah. So pertama kita akan tengok adakah account ni account yang start dekat 100 view. Macam mana kita nak tengok? Kita scroll je ke bawah-bawah macam ni. Okay, contoh lah. Kita stop dekat sini contoh. So ada berapa video? 4 kali 4, 16 ada 16 video. Daripada 16 video ni ada tak yang start di 100 view? Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 14 daripada 16 video start di 100 view lah. So adakah account ni account yang start di 100 view? Ya, account ni account yang start di 100 view. Dia start ni ada 3 tahap pula. Tahap permulaan, tahap pertengahan, tahap critical. So account ni start di tahap apa Kejap tengok. So kalau saya boleh cakap lah account ni dah start di tahap pertengahan nak masuk ke critical So tahap 2 lah, tahap 2. Pertengahan nak masuk ke critical. Kenapa saya cakap start di tahap pertengahan? Dia macam ni cara dia. Tengok nombor dia Dia akan jadi semua 100. Nampak tak? 100, 100, 100. Ni bawah 100, 83. 100, 100, 100, 100, 100, 100. Nampak tak? Overall dia adalah 100. Kalau tahap critical pula dia akan jadi macam ni. 100, 100, 20, 30, 5, 6, 100, 100, 100, 10, 20, 100, 100, 20, 30, 100. Itu critical. So account ni dia dah start di tahap pertengahan, dia dah nak masuk ke tahap critical lah. Kena cepat-cepat ambil tindakan. Kalau tak, dia ni stuck macam ni, dia boleh sampai 60 hari hingga 90 hari. Malah boleh lebih daripada tu. Dia saya pernah jumpa sampai 8 bulan lagi stuck 100 view macam ni. So kena cepat-cepat ambil tindakan lah. Macam mana nak betulkan account yang dah start dekat 100 view ni? Ada 2 cara. Pertama adalah bersihkan account. Kedua adalah bina personal branding. Pertama adalah bersihkan account. Macam mana nak bersihkan account? Pergi dekat TikTok saya.
Pah Samad, ada playlist ke atas ni. Playlist tu tajuknya Stuck 100 View. Klik playlist tu dan cari satu video. Video tu tajuknya 5 cara untuk bersihkan akaun. Bersihkan dulu akaun ni. Okay, dengan 5 cara yang saya ajar tu. Lepas tu, nombor 2 adalah bina personal branding. Bina personal branding. Okay, sekejap Akaun ni, tak nampak lagi personal branding dia lah. Maybe dah nampak lah sikit-sikit watak. Watak awak tu maybe dah ada lah kan. Maybe sekejap macam ni video awak kan. Macam ni. Tapi dia tak ada personal branding. Personal branding ni dia kena ada dua. Dia kena ada dua. Pertama dia kena ada watak. Second dia kena ada sharing yang konsisten. Itu pembinaan personal branding. So macam mana nak faham personal branding ni, boleh tengok dalam Telegram Info GCC. Buka Telegram Info GCC, saya ada ajar 10 episod editing kan. Tengok episod 1. Episod 1 saya ada explain apa itu personal branding. Okay, bina personal branding dekat akaun ni. Personal branding adalah satu puzzle yang sangat besar untuk bantu elokkan engagement TikTok kita lah. Okay, itu untuk start 100 view. Seterusnya kita akan tengok kuantiti posting lah. Ni 4 jam yang lepas, 14 jam yang lepas, 1 hari, 1 hari, 2 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Okay, so dari segi kuantiti posting, okay lah macam biasa untuk follower bawah 10,000, saya selalu explain dalam video-video saya, dalam ebook saya. Untuk follower bawah 10,000, numbers yang terbaik adalah sehari paling kurang 3 hingga 5 konten, dan jangan ada hari yang tak ada konten lah. Kalau susah nak maintain sehari 3 hingga 5 konten, buatlah sehari 1 konten pun okay. Itu kalau yang follower bawah 10,000 yang nak maintain engagement yang bagus dan juga untuk dapat sale setiap hari lah. Okay, so dari segi kuantiti video okay. Just keep buat konten saja. Kekurangan paling besar TikTok ni adalah tak ada personal branding sebenarnya. Okay, itu untuk kuantiti posting. Seterusnya untuk SEO lah, Search Engine Optimization. Okay, contohnya ni So Search Engine Optimization ni, SEO ni kita akan tengok dekat video-video beg kuning. Nampak tak dekat kotak atas ni ditulis find related content. Ini adalah kotak SEO. Bila TikTok dapat detect SEO kita, dia akan keluarkan perkataan yang dia dapat detect dekat video ni lah. So macam contoh video ni awak jual shawl kan, dia tak dapat detect TikTok tak dapat detect. So contohnya ni apa, skirt, blouse kan, dia tak dapat detect juga. Yang awak jual apa, seluar pun dia tak dapat detect juga. Blouse, kemeja ni, okay, yang ni dia dapat detect. Okay, yang ni dia dapat detect So TikTok ni ada yang keluar, banyaknya tak keluar. Yang ni tak keluar juga. Ni pun tak keluar. Tudung ni pun tak keluar. So ada yang keluar tapi banyaknya tak keluar. So kena improve lah dari segi penulisan SEO. Okay, boleh tengok dalam ebook saya ada explain tentang SEO. Boleh juga tengok dekat TikTok saya, ada playlist. Saya buat playlist SEO tu. Boleh tengok video-video saya tu. Macam mana nak tulis keyword, macam mana nak letak keyword ni. Okay, SEO kena improve lah. Pastikan 70 hingga 80% video beg kuning kita keluar SEO. Barulah TikTok akan push kepada potential buyer lah video-video kita tu. Seterusnya editing. Saya perasan ada ada guna video-video yang bukan kita punya lah. Contoh kan macam ni kan. So bila kita guna video-video yang bukan kita punya, seller punya ke apa kan, pastikan editing tu cukup untuk mengubah ID video yang asal. Sebab TikTok sekarang sangat strict. Kalau dia dapat detect itu bukan video kita dan sebagainya, dia boleh bagi community guideline macam tu je, dan dia boleh permanent ban kita punya affiliate lah. Terus tak boleh berniaga dah. So kena hati-hati kalau guna video yang bukan kita punya. Pastikan editing tu cukup. Macam mana nak pastikan editing tu cukup contoh macam ni kan, ni bukan video kita kan, video seller ke kan. So pastikan editing tu cukup. Bila editing tu tak cukup, TikTok dia memang sekarang ni sangat strict. Dia boleh bagi community guideline macam tu je. Dia terus boleh permanent ban account kita.
So pastikan editing tu cukup. Macam mana nak pastikan editing tu cukup? Boleh tengok saya ada ajar 10 episod editing. Buka dekat Telegram info GCC, ada 10 episod editing. Tengok episod 2. Episod 2 saya ajar advanced editing. Itulah sebenarnya cara yang saya boleh nak suggest sekarang ni. Sebab TikTok sangat strict dengan video yang kita ambil daripada seller. Kalau dia dapat detect, dia bagi community guideline tu, memang habis kena ban dia macam tu. Sayang. Okay? So, gunalah editing yang boleh mengubah idea video yang asal. Editing yang tak cukup juga sebenarnya yang menyebabkan kita punya account ni views dia tak naik. Contoh yang ni kan 131 ni. Cuba tengok bila posting ni. 8 bulan 4 kan. Sekarang dah 22 hari bulan 8 contoh. Dah kiranya dah nak 3 minggu kan. Takkanlah 3 minggu. Dah 3 minggu posting masih dekat 131. Oh sorry. Takkanlah dah 3 minggu posting masih view dia 131. Sebab tu kena hati-hati dengan posting video yang bukan kita punya lah kan. Bila editing tu tak cukup. Memang TikTok tak akan bagi views. Malah dia boleh bagi community guideline. Okay. Cadangan saya kan. Cuba invest untuk buat video sendirilah. Itu yang terbaik zaman sekarang ni lah. Daripada kita account kita berisiko kena ban. Better invest sikit, beli satu sampel ke, buat konten sendiri. Bila kita buat konten sendiri ni, satu produk kita boleh buat banyak konten sebenarnya daripada satu produk kan. So itulah cadangan saya yang terbaik lah sekarang ni. Okay, belajar buat konten sendiri. Kalau buat konten sendiri, perhatikan dua benda penting lah. Pertama hook, second call to action. Dua ni kena betul-betul improve dekat video kita. So itu untuk editing kena improve. Lagi-lagi kalau guna video yang bukan kita punya. Yang terakhir sekali adalah pembinaan engagement lah. So pembinaan engagement, bila kita post video, kita sepatutnya bina engagement dekat video kita dululah kan. Jadilah orang yang first like, comment, save dan share lah. Komen tu kita komen je pasal baju ni. Buat macam ayat berborak sikit kan. Contoh, korang pakai baju ni terus nampak ayu tau. Cepatlah grab. Contoh kan. Buat ayat berborak macam tu. Okay, so pembinaan engagement okey lah saya rasa. So apa dia punya kisahnya? Secara overall account ni dah start dari 100 view, tahap pertengahan lah nak masuk ke tahap kritikal. Kena cepat-cepat ambil tindakan bersihkan account bina personal branding. Dia boleh start macam ni sampai 60 hingga 90 hari, malah boleh lebih daripada 8 bulan. Seterusnya untuk quantity posting, okey lah. Teruskan posting yang banyak tu lah. SEO kena improve. Editing pun kena improve kalau ambil video yang bukan kita punya. Dan pembinaan engagement okey lah. Dah ada dah. Teruskan je buat. Okay, so saya rasa itu saja. Apa-apa boleh tanya dalam group Q&A JCC. Next saya akan pergi kepada account yang saya nak selectkan 182. 182 ya. So 182. Okay, untuk 182 Nurul Hanani Abdullah. Okay, so kita akan kenal dulu account ni. Lepas tu baru kita akan tengok video-video dekat account ni lah. Okay, so account ni macam biasa bila kita nak kenal account, kita akan notice logo warna merah dengan logo warna biru ni lah. Nampak tak? So logo warna merah ni menandakan yang account ni banyak menghasilkan konten ataupun buat live, dan logo warna biru ni menandakan yang account ni reliable dengan sampel lah. So tahniah dan kekalkan. Okay, logo-logo ni sebab tak semua TikTok affiliate ada logo ni. So bila ada logo ni menandakan account ni account yang orang kata ada credibility lah. Seller-seller sukalah account yang ada logo-logo ni. Okay, so account ni ada 6.7k follower, ada 1.2k produk. Account ni didaftarkan dengan kategori fashion. So okay lah satu kategori yang terbaik lah account ni. Fokuskan je video-video beg kuning dengan live dengan kategori yang kita daftarkan lah. So bio okay kekalkan sahaja.
Dalam masa 30 hari, akaun ni dah menghasilkan 26 video beg kuning dan dah convert kepada sale. Live pun dah buat ada 72 kali live. So akaun ni sangat-sangat bagus. Dia buat dua-dua. So bila akaun macam ni adalah akaun yang dah 5 langkah ke depan daripada akaun TikTok affiliate yang lain lah. So saya ucapkan tahniah, syabas sebab video memang sebaiknya lah zaman ni persaingan affiliate sangat tinggi. Kita memang kena pulun dua-dua. Video kena buat, live pun kena buat lah. Video ni untuk long term punya sale, live ni untuk boosterkan sale kita kan. So tahniah teruskan je. Boleh banyakkan lagi konten dan teruskan je buat live. So tahniah. Dari segi audience demografi, sekejap saya tengok dulu barang apa awak jual. Baju perempuan ni, exercise ni boleh jadi laki perempuan. So ni barang-barang rumah ni boleh jadi perempuan. Boleh jadi barang perempuan lah, banyak kan. Sekejap Bismillah. Banyaknya barang perempuan lah kan. Bag, handbag, baju perempuan, barang-barang dapur, banyaknya barang perempuan lah. Adalah juga barang lelaki sikit. Tapi saya boleh nampak kat sini, boleh kata 70% barang perempuan lah. Kan? Okay, sebab apa kita nak tengok kat situ? Okay, 70% saya nampak awak jual barang perempuan. Okay, so itu efek. Audience demografi dia akan bagi efek. So macam ni. Awak tengok audience demografi akaun awak ni. Audience demografi akaun ni, kita boleh cakap half-half lah. 51% adalah lelaki, 48% adalah wanita. Dia half-half. So macam ni. Bila awak tahu audience demografi awak macam ni half-half, so cuba kita sesuaikan video-video beg kuning kita ke, live kita ke dengan half-half punya barang. Barang perempuan kita jual, barang lelaki kita jual. Half-half. Macam tadi saya tengok barang-barang dekat showcase awak, 70% barang perempuan. So dia macam tak kena dengan awak punya audience demografi ni. So cubalah banyakkan lagi barang lelaki. Contohlah kan. Kalau nak bagi half-half. Kalau memang awak nak fokus barang perempuan, awak kena naikkanlah persen wanita ni jadi 70%. Sebab barang awak tadi saya nampak banyaknya awak promote barang perempuan 70%. So kalau memang awak nak fokus customer awak, prospek perempuan, wanita, so daripada 48% ni cuba naikkan kepada 70%. Macam mana nak naikkan? Banyakkan konten-konten yang boleh menarik golongan wanita lah. Konten-konten yang berbentuk education tu paling cepat lah nak menarik golongan ni. Kan? Buat tips ke DIY ke dan sebagainya lah macam tu untuk tarik golongan wanita. Tapi kalau memang ini adalah prospek ataupun customer yang memang awak target untuk akaun awak ni, so awak kena balancekan lah beg-beg showcase awak barang-barang tu. Half-half kan. Half lelaki, half perempuan. Faham tak? So untuk gender lah, dari segi umur 61% majoriti akaun ni yang follow berumur 25 hingga 34. So dari segi umur tak ada masalah lah. Kategori 25 hingga 34 ni kategori yang terbaik lah saya boleh katakan, sebab selalunya orang yang berumur 25 hingga 34 ni diorang ada pekerjaan dah. So diorang ada duit sendiri, diorang ada kuasa membeli. Okay, so dari segi umur tak ada apa masalah lah. Dari segi ni je, gender ni je. Kalau memang ini yang awak nak, teruskan je lah. Kalau rasa nak betulkan, kena naikkan ni jadi 70%. Okay, so saya rasa dari segi kenal akaun tak ada apa masalah sangat Kita terus pergi kepada video-video dekat akaun ni lah. So apa benda yang kita akan tengok? Kita akan tengok 5 benda. First kita akan tengok adakah akaun ni akaun yang start dekat 100 view. Seterusnya kita akan tengok quantity content. Ketiga kita akan tengok search engine optimization, SEO. Keempat kita akan tengok editing. Kelima kita akan tengok pembinaan engagement. So firstly, adakah akaun yang start 100 view? Mudah je, macam ni kita nak tengok. Kita scroll ke bawah-bawah macam ni. Kita scroll ke bawah-bawah macam ni.
Okay, contohlah macam ni, kita stop kat sini kan. So daripada video-video ni ada berapa? 4 kali 4 kan. 4 kali 4 ni ada tak? 4 kali 4 16. Daripada 16 video ni ada tak yang start kat 100 view? Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 daripada 16 start dekat 100 view lah. Contoh yang macam ni 170 ni. Cuba buka. So video ni dipost pada 21 hari bulan 7. Hari ni dah 22 hari bulan 8. So kira dah sebulan lah. Kan? Takkanlah sebulan posting masih dekat 170 views. Itu masalah lah. Tapi secara overall kalau saya tengok account ni tidak start dekat 100 view. Account ni secara overall tidak start dekat 100 view. Nampak tak? Macam tadi pun kita tengok 5 daripada 16. So maksudnya dia tidaklah start. Dia tidak start. Dia kalau start tu banyaknya nombor 100. Tetapi macam ni lah saya cakap Tetapi bila dia tidak start di 100 view, adakah engagement TikTok ni cantik? Adakah engagement TikTok ni bagus? Senang je saya nak tengok engagement bagus ke tidak kan. Kita ambil cincai lah bawah 10k follower ada 6,000 kan. Contohlah kita ambil 6,000 follower kan. So 6,000 follower ni kita ambil 10%. 10% daripada 6,000 adalah 600. So 600. Nombornya 600. So kalau kita nak tahu account ni cantik ke tidak engagementnya, sepatutnya setiap video kita tu paling kurang 600 view. Contoh macam ni Contoh macam ni. So sepatutnya 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600 macam tu. Yang atas 600 contohnya macam ni 2,000, 1,000, 2,000, 3,000, 1,000 ni okey, tak ada masalah. Tu tak ada masalah. Tapi cuba tengok secara overall. Dia belum lagi cantik kan. Nampak tak? Ni ada 200, ni ada 100, ni ada 100, 100, 300, 100. Dia tiba-tiba ada 1,000, ada 200, ada 100, ada 200, ada 400, tiba-tiba ada 1,000. Tiba-tiba 100, ada 1,000. Maksudnya nak kata account ni, dia secara overall, dia punya engagement belum cantik. Tidak cantik. So kalau nak kata cantik, dia punya view sepatutnya 600 ke atas. Ni 600, 600, 600, 600, 600. Yang atas 600 tu tak apa, tak ada masalah. Cuma kita nak kata secara overall, account ni dia belum cantik lagi engagement dia. Okay. So macam mana nak kasih engagementnya cantik? Dua benda je sebenarnya. Pertama, bersihkan account. Second adalah bina personal branding. First tu adalah bersihkan account. Bila saya nampak awak punya following ni hampir sama, of course saya ada kerisauan. Account ni sama ada dia ada buat fake engagement, dia ada buat follow back ataupun dia ada buat 4 rukun 5 rukun. Itu antara benda yang kita kena bersihkan dekat account kita lah. Sebab itu yang mengganggu TikTok kita punya engagement sebenarnya. So macam saya cakap tadi, macam mana nak baikkan engagement? Dua benda. Pertama, bersihkan account. Second, bina personal branding. Macam mana nak bersihkan account? Pergi dekat TikTok saya, Pah Samad ada atas ni ada playlist. Playlist tu tajuknya start 100 view. Klik playlist start 100 view tu dan cari satu video. Video tu tajuknya 5 cara untuk bersihkan account. Bersihkan dulu account ni. Okay. Lepas tu, bina personal branding. Account ni saya nampak dah ada personal brandingnya. Dah nampak dah watak awak tu. Contoh ini watak awak kan. Dah nampak dah watak tu. Ini contoh. Tapi awak tak ada sharing yang konsisten. Belum lagi ada sharing yang konsisten. Okay. So, macam mana nak bina personal branding? Account ni kena bina personal branding. Watak dah ada dah tapi belum ada sharing yang konsisten. Macam mana nak bina personal branding? Pergi dekat Telegram Info GCC. Telegram Info GCC ada 10 episod editing kan. Tengok episod 1. Episod 1 saya ada ajar macam mana nak bina personal branding. Okay. Bina personal branding dekat account ni. Personal branding adalah satu puzzle yang sangat besar untuk bantu engagement yang problem dekat TikTok kita. Okay, so account ni tidak start di 100 view tapi engagement ni tak cantik. Okay. Seterusnya adalah quantity posting. So ni 2 hari yang lepas, 2 hari yang lepas, 2 hari yang lepas, 3 hari yang lepas, 4 hari yang lepas, 5 hari yang lepas.
Okay, so dari segi kuantiti tak ada apa masalah sangat lah. Macam biasa untuk follower bawah 10,000, memang numbers yang terbaik adalah 3 hingga 5 konten sehari dan jangan ada hari yang tak ada konten. Kalau tak boleh nak maintain 3 hingga 5 konten sehari, buatlah sehari 1 konten pun tak apa. Yang penting jangan ada hari yang tak ada konten. Itu untuk followers yang bawah 10,000 yang nak maintain views yang cantik dan juga untuk dapatkan sales setiap hari. Okay. Seterusnya untuk SEO, Search Engine Optimization. Okay, so nampak tak kotak SEO kat atas ni? Sekejap Nampak tak dia tulis find related content? Ini adalah kotak SEO. Bila dia tulis find related content, maksudnya dia tak dapat baca SEO kita lah. Dia tak dapat baca ni. Bila SEO kita tak keluar, TikTok tak push kepada potential buyer lah, sayang So nampak tak? Tak keluar juga. Sepatutnya barang yang promote contoh ni baju kan, dia akan tulis kat atas ni baju. So dia tak dapat detect. Ni pun tak keluar. Ni jersey muslimah pun tak keluar. So banyak SEO awak tak keluar So improve lah SEO, penulisan SEO kena improve. Dalam ebook saya ada explain tentang SEO. Dekat TikTok saya ada playlist juga tentang SEO. Pergi tengok macam mana nak improve SEO. Pastikan 70 hingga 80% video-video backcoding kita keluar SEO. Baru TikTok akan push kepada potential buyer lah. Seterusnya adalah editing. Okay, so saya perasan awak banyak guna video awak sendirilah. Itu bagus lah Satu benda dah bagus dah. So editing, kalau video yang awak buat sendiri ada 2 benda je. Fokuskan kepada hook 3 second awal. Hook yang terbaik adalah bila ada emosi, dan kedua adalah call to action lah. Itu kalau buat video sendiri. Kalau macam video-video yang awak ambil daripada seller ke ataupun yang awak edit macam ni ke kan, pastikan editing tu menarik. Lagi satu, editing tu kalau guna video seller kan, editing tu pasti mengubah ID video yang asal lah. So saya nampak banyak guna video sendiri jugalah. Kalau guna video sendiri, yang paling penting sebenarnya hook lah. Hook yang terbaik adalah bila ada emosi. Okay. Apa lagi? Editing, seterusnya pembinaan engagement. Pembinaan engagement, bila kita post video, kita jadikan bila kita post video, kita jadi orang yang first like, comment, dan share lah. So nampak awak ada bina lah engagement kat TikTok awak ni. So okay lah, dari segi pembinaan engagement okay. So secara overall, akaun awak ni tidak start di 100 view, tetapi engagement awak tak cantik lah So cara dia boleh bersihkan akaun dan bina personal branding. After that, quantity posting bagus, teruskan sahaja. SEO kena improve penggunaan SEO. Editing okay lah. Just kalau buat video sendiri, pastikan hook tu bagus lah, dan call to action juga. Kalau guna bukan video awak, pastikan editing tu cukup untuk mengubah ID video yang asal, dan pembinaan engagement pun okey lah. Dah ada pembinaan engagement tu, teruskan je apa yang awak buat. Rasanya itu sahaja. Anything boleh tanya dalam group Q&A GCC. So itu sahaja Thank you semua. Assalamualaikum.